Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aizat Azizi bin Muhammad Izwan, nombor metrik 066960. InsyaAllah pada hari ini kami akan menerangkan tentang hadis-hadis larangan menyerupai agama lain. Kod khusus QSI 36402. InsyaAllah. Hadis pertama, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang bermaksud sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia dalam kalangan mereka. Baiklah. Hadis ini diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat, yakni Abdullah bin Umar, Huzaifah bin Al-Yaman dan Anas bin Malik. Antara ahli hadis yang mengumpul hadis ini, ahli hadis yang kumpul hadis ini, Imam Abu Daud, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Shaybah, Al-Bazzar dan lain-lain. Dan hadis ini dinilai oleh Ibnu Taimiyah sebagai sahih. Al-Iraqi juga menilai sebagai sahih. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Baiklah. Erti bagi hadis ini ialah menyerupai sesuatu yang khusus bagi agama tertentu seperti memakai salib, atau pakaian khusus seperti padri atau sami, seperti padri ataupun sami, atau amalan khusus agama tertentu, seperti seseorang tu bertafakur, bertafakur di kuil, dan seumpamanya adalah perbuatan tu adalah haram. Jadi para ulama bersetuju dengan pendapat yang menyatakan sekiranya seseorang menyerupai golongan kafir, golongan kufur, tetapi tidak berintikad kufur. Maksudnya dia tidak meniatkan diri dia untuk i'tikad dia tak kufur, maka perbuatannya itu berdosa, tetapi tidak terkeluar daripada agama Islam. Namun jika menyerupai agama secara penyerupaan zahir dan juga batin, iaitu orang itu dia i'tikad dalam hati dia, yang dia nak ikut perbuatan tersebut, yang serupa, maka dia menjadi kufur. Hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisa war-rum. Faqala wa manin nasu illa ulaik. Yang bermaksud, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah umatku mengikut jejak umat terdahulu sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah seperti orang Parsi dan Rom? Baginda menjawab, siapa lagi selain mereka? Riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menerangkan tentang perbuatan umat di akhir zaman, di mana umat akhir zaman dia akan kembali mengikut perangai-perangai, mengikut budaya ataupun perangai orang Rom dan Parsi. Jika kita tengok contoh budaya-budaya yang tidak baik pada zaman kini,
yang orang Islam selalu ikut, terutama orang Melayu, bukan saja orang Melayu, semualah orang Islam. Jadi budaya-budaya yang mereka ikut, yang pertama seperti di dalam gambar rajah, hiburan yang melampau. Kita tahu orang sekarang ni memang dia terikut dengan trend hiburan yang melampau. Pergi ke konsert seperti konsert Coldplay, ataupun konsert Blackpink, dan sebagainya. Itu memang diorang laju lah untuk pergi ke konsert seperti itu. Sebab apa? Sebab diorang nak ikut budaya-budaya yang dibawa oleh kaum-kaum lain. Okey. Jadi perkara yang kedua, percakapan kesat. Seperti yang kita tahu, orang-orang di zaman jahiliah, dia berkata dengan perkataan yang sangat kesat. Jadi orang-orang zaman sekarang pun, dia pun sudah melakukan perkara yang sama. Kalau bercakap ni, bercakap dengan perkataan yang kesat, perkataan yang lucah dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak menjaga batas antara lelaki dan perempuan. Seperti kita tahu, umat-umat terdahulu, seperti umat zaman Parsi, zaman Rom, umat zaman jahiliah, diorang sangat tidak menitik beratkan, tidak fikir langsung tentang untuk menjaga batas antara lelaki dan perempuan. Kita pun dapat tengok budaya barat pun antara budaya yang sangat mengamalkan konsep yang bebas, seperti lelaki dan perempuan, walaupun tiada ikatan yang sah. Jadi di sini bahayanya akan terjadinya seperti zina, seperti penggunaan dadah, minum arak dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nashran Haikan bin Mahadi, nombor matrik 068806. Jadi saya akan membentangkan hadis yang seterusnya, iaitu hadis ketiga. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhrin dabbin lasalaktumuhu. Qulna ya Rasulullah an yahudu wan nasara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faman. Yang bermaksud daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Ibnu Taimiyah menjelaskan, tidak diragukan lagi bahawa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebahagian perkara. Syekhul Islam menerangkan pula bahawa dalam salat, ketika membaca Al-Fatihah, kita selalu meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan dari jalan orang yang dimurkai dan sesat, iaitu jalannya Yahudi dan Nasrani. Dan sebahagian umat Islam ada yang sudah terjerumus mengikuti jejak kedua golongan tersebut. Oleh itu, tidak hairanlah kita bila mana ada sebahagian umat Islam bernyanyi seperti orang kafir, serta menjadikan alat muzik orang kafir sebagai dendangan harian, malah diubah lirik nyanyian kononnya lagu ketuhanan dan ingin menyampaikan dakwah secara nyanyian. Malah sudah ada dari umat Islam meniru cara berpakaian orang kafir dengan wanita-wanitanya memakai pakaian menjolok mata di khalayak ramai yang dikatakan fashion dan trend.
serta banyak lagi perbuatan-perbuatan orang kafir yang ditiru oleh umat Islam, hatta ada yang kononnya mahu bersikap toleransi dengan memakai pakaian topi Santa Claus demi meraihkan perayaan orang Kristian dan menyambut tahun baru. Larangan keras untuk menjauhi serta mengikuti perbuatan orang kafir telah diingatkan sebagaimana hadis yang bersabda, laisa minna man tashabbaha bighairina, yang bermaksud bukan termasuk golongan kami siapa yang saja yang menyerupai selain kami. Kenapa sampai kita dilarang meniru-niru orang kafir secara lahiriah? Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang bermaksud keserupaan dalam perkara lahiriah boleh berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh kerana itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir. Jadi isu semasa dalam konteks zaman kita yang penuh dengan pengaruh budaya dan sosial yang berbeza, hadis ini mengingatkan umat Islam supaya tidak mengikuti jejak orang lain tanpa pemahaman yang betul. Sebaliknya, kita perlu memahami ajaran agama kita dengan betul dan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan salafus salih generasi terdahulu dengan pemahaman dan kebijaksanaan yang penuh. Yang kedua, ekstrim agama. Kadang-kadang dalam usaha untuk mengikuti sunnah dan jejak generasi dahulu, beberapa individu atau kumpulan boleh mengambil pendekatan yang ekstrim. Hadis ini mengingatkan kita supaya tidak melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama dan tidak mengikut praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sejati. Yang ketiga, pluralism agama, iaitu pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat tentang apakah hadis ini berlaku untuk Yahudi dan Nasrani, menunjukkan kepentingan mereka terhadap masalah hubungan dengan pemeluk agama lain. Jawab Nabi Muhammad SAW, faman, siapakah lagi yang boleh diikuti? Menunjukkan bahawa kita tidak boleh mengikuti praktik-praktik agama lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, hal ini tidak menghalangi kita untuk berinteraksi secara baik dan saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Dalam Islam, ada prinsip-prinsip yang mengajarkan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Misalnya, surah Al-Kafirun dalam Al-Quran menekankan bahawa kita memiliki agama kita sendiri dan pemeluk agama lain memiliki agama mereka. Oleh kerana itu, kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain atau merasa memiliki otoritas untuk menilai orang lain berdasarkan keyakinan agama mereka. Dalam masyarakat yang pluralistik, penting untuk membangun hubungan saling pengertian dan toleransi antara umat beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan berdialog, memahami perbezaan keyakinan dan menghargai hak setiap individu untuk menjalankan agama mereka dengan bebas. Jadi setakat itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Firdaus bin Yusof. Nombor matrik saya 067548. Dan hari ini saya akan sambung untuk pembentangan saya, itu hadis keempat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin ahfus syawariba wa auful liha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potong misai dan biarkan janggut tumbuh, berbeza dengan orang Majusi. Seterusnya dalam sebuah riwayat, dan hendaklah tumbuh janggut, dan dalam riwayat Abu Khari menyimpan janggut itu sebagai perkara yang hebat.
Al-Bukhari menambah lagi, setiap kali Ibnu Umar mengerjakan haji atau umrah, dia akan mencengkam janggutnya, jadi dia tidak mengambilnya lagi. Seterusnya dalam hadis ini dia terbahagi kepada masalah memotong janggut adalah satu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama iaitu mencukur janggut. Ini menunjukkan yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam bab ini mengenai pendapat Nabi. Allah memberi petunjuk memerintahkan agar janggut dibiarkan tumbuh, dan perintah tersebut menekankan bahawa hal tersebut wajib dilakukan menurut majoriti ulama yang mengikuti prinsip-prinsip fundamental. Dan yang kedua pula, dalam hadis terdapat perintah untuk menentang orang musyrik dan majusi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan bahawa siapa pun yang menyerupai satu kaum, dia termasuk dalam golongan mereka. Ini dapat ditemukan dalam kitabnya yang membahas tentang tuntutan untuk menjalani jalan-jalan yang lurus. Seterusnya kita pergi kepada khilaf yang kedua, iaitu memenggang janggut melebihi penumbuk. Menurut dua pendapat. Pendapat pertama, ia dibenarkan dan mereka mengambil dalil dari tindakan sebelumnya yang disebutkan oleh Ibnu Umar, dan kita akan membahas dalil ini dalam manfaat kedua. Penyataan kedua, tidak boleh mengambil lebih dari senjeka rambut. Mereka mengambil dalil ini dari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini dan menganggapnya serupa sahaja. Seterusnya hadis yang kelima. Haddatsana Yusuf ibn Isa haddatsana Waqi'un haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq an Sya'bi an Urwata ibn al-Mughirah ibn Sya'bata an abihi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kumaini. Qala Abu Isa hadha hadisun hasanun sahih. Telah diceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, telah diceritakan kepada kami Waqiyah, telah diceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Asy-Sya'bi dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah dari ayahnya bahawa Nabi SAW memakai jubah rum yang berlengan sempit. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Seterusnya kita pergi kepada isi-isi penting sahaja. Yang pertama, pernyataan ini berasal dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah yang meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW memakai jubah ketika dalam perjalanan sebagai musafir. Yang kedua, riwayat ini juga mencatat bahawa pada saat itu wilayah Lebanon berada di bawah kekuasaan Raja Romawi, dan mungkin pengaruh penampilan Nabi Muhammad SAW mempengaruhi cara berpakaian yang biasa digunakan oleh salah satu dari mereka. Yang ketiga, dalam riwayat ini Al-Mughirah mengisahkan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan. Ketika mereka memerlukan air, Nabi Muhammad SAW turun dari untanya dan berjalan hingga hilang dari pandangan Al-Mughirah. Dan yang terakhir, riwayat Malik, Ahmad dan Abu Daud menyebutkan bahawa kejadian ini terjadi selama perang Tabuk. Sebagai kesimpulannya, hadis-hadis yang melarang menyerupai agama lain bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan ajaran. Dalam Islam, diyakini bahawa agama Islam adalah agama yang sempurna dan telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu, umat Islam diwajibkan untuk mematuhi dan mengikuti ajaran Islam dan kesetiaan dan konsistensi. Namun, penting untuk dicatat bahawa larangan ini bukan berarti umat Muslim tidak boleh hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Dalam masyarakat, Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam kerukunan dengan orang-orang dari berbagai agama dan memberikan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Larangan menyerupai agama lain lebih berkaitan dengan menjaga kesucian dan integritas agama Islam dalam kehidupan individu dan komunitas Muslim. Dalam menjalankan ajaran Islam, umat Islam dianjurkan untuk menghormati perbezaan agama dan menjalin hubungan yang baik dengan penganut agama lain,
selama tidak melanggar prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.